Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Masih lagi bab 2, tajuk pembezaan, tapi kita pergi kepada subtopik yang kedua iaitu pembezaan peringkat pertama. Yang pertama, kita mencari kecerunan lengkuh atau kecerunan tangen menggunakan pembezaan prinsip pertama. Okay, prinsip pertama ni pengiraan dia panjang sedikit. Okay. Pada prinsip pertama, bila kita nak cari pembezaan dy per dx, kita akan tulis selepas dy dx itu had delta x menghampiri kosong delta y per delta x. Okay, kita akan tulis yang ini. Had delta x menghampiri kosong delta y per delta x. Okay, seterusnya adalah fungsi yang diberi dalam soalan. Okay, bila kita nak tulis, bila dia dah bagi fungsi, contoh kat sini dia bagi fungsi fx. Jadi bila kita nak cari had, kita akan buat fungsi x tambah delta x tolak fungsi asal bahagi dengan delta x. Okay. Apa maksud dy per dx? Okay, dy dx ni bukannya dy bahagi dx, tetapi dia adalah simbol apabila kita nak buat pembezaan. Okay, dia menunjukkan kita membezakan fungsi y terhadap fungsi x. Jadi bila kita guna prinsip pertama, dy dx ni dia dah jadi delta y per delta x apabila x menghampiri kosong. Okay, jadi macam mana kita baca? Saya dah bacakan pun tadi. Simbol delta x kita baca delta x. Dia mewakili tokokan kecil dalam x, dan delta y kita baca dia sebagai delta y mewakili tokokan kecil dalam y. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama. Cari dy per dx. Okey, cari pembezaan dengan menggunakan prinsip pertama bagi setiap fungsi yang diberi. Okey, soalan A, fungsi dia adalah y sama dengan 3x. Okey, ini ni langkah pertama kita nak buat. Kita pertimbangkan dua titik pada lengkung. Okay, kalau dia bagi graf, kita tengok dua titik pada lengkung, titik A dan titik B. Titik A kita akan labelkan dia xy, titik B x tambah delta x, y tambah delta y. So bermaksud x tu dia dah bergerak sedikit dan y juga dia bergerak sedikit. Okay, seterusnya kita cari delta y dengan cara f, okay, fungsi yang dia bagi x tambah delta x tolak fungsi yang dia bagi. Okay, yang ketiga kita dapatkan nisbah delta y per delta x, dan yang terakhir kita masukkan nilai had apabila delta x menghampiri kosong. Okay, yang ini yang penting. Nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni adalah langkah kerja yang penting. Jadi untuk soalan A tu tadi, y sama dengan 3x. Langkah pertama, nombor 2 ni kita cari delta y. Jadi awak pun tulislah delta y sama dengan f. Okay, f fungsi yang dia bagi, x tambah delta x tolak fx. Jadi apa fungsi yang dia bagi? 3x. Jadi kita akan tulis 3 dalam bracket x tambah delta x tolak fungsi penuh dia 3x.
Jadi yang 3 ada bracket ni kita akan darab. Jadi 3 darab X, 3X. 3 darab dengan delta X, dia akan dapat 3 delta X. Okay, lepas tu yang tolak 3X ni sama. Kita salin, tulis semula di belakang. Jadi 3X positif, negatif 3X negatif, kita boleh hapuskan. So bila kita boleh hapuskan, apa yang tinggal hanyalah 3 delta X. Jadi daripada 3 delta X ini kita cari delta Y per delta X. Okay, macam mana dapat 3 sahaja? Macam mana dapat 3 sahaja? Okay. Dan ni kan kita tulis delta Y sama dengan 3 delta X. Okay. Langkah yang ketiga ni dapatkan nisbah delta Y per delta X. Okay, langkah ketiga nisbah delta Y per delta X. Jadi delta X ni kita pindahkan ke sebelah kiri. So dia akan jadi delta Y per delta X sama dengan 3. Ini yang dia dapat kat sini. Okey, seterusnya langkah terakhir kita cari pembezaan dy per dx. So kita akan tulis had delta x menghampiri kosong delta y per delta x. Jadi delta y per delta x ni tadi kita dapat 3, terus dia ganti di sini 3. Jadi had delta x menghampiri kosong untuk fungsi 3, apa jawapannya? Sebab kita tak ada delta x selepas nombor 3, jadi jawapan akhir kita 3. Okay, contoh B. Y sama dengan 3x kuasa 2. Langkah pertama cari delta y. Jadi kita masukkan f x tambah delta x tolak f x. Okay, bahagian x sahaja yang kita kena tambah delta x. Jadi kita letaklah 3 di luar bracket. Dalam bracket x tambah delta x kuasa 2 tolak 3x kuasa 2. Okay, tolak fungsi yang asal. Sini kita tolak fungsi yang asal. Jadi seterusnya yang ni x tambah delta x kuasa 2 kita kembangkan. Jadi kita kena kembangkan. So, bila kembangkan dia jadi begini. X tambah delta x. X tambah delta x. Okay, kita buka 2 bracket. So x darab x kita akan dapat x kuasa 2. X darab delta x kita akan dapat x delta x. Okey, yang ni pun sama, delta x darab x kita akan dapat x delta x tambah yang terakhir delta x darab delta x kita akan dapat delta x kuasa 2. Okey, seterusnya kita selesaikan x kuasa 2 tambah x tambah delta x tambah x delta x tambah x delta x. Benda yang sama. Depan jadi 1. Jadi dia jadi 2x delta x tambah delta x kuasa 2. Okey, ni yang dia dapat dalam bracket besar. Okey, lepas tu tolak 3x kuasa 2. Okey, seterusnya kita darab. 3 kan ada di luar bracket besar, jadi kita darab dengan setiap sebutan di dalam bracket besar. Jadi 3x kuasa 2 dapat 3x kuasa 2. 3 darab 2x delta x kita akan dapat 6x delta x. 3 darab delta x kuasa 2 kita akan dapat 3 delta x kuasa 2 tolak 3x kuasa 2. Okey, 3x ni positif. Yang ni negatif, kita boleh hapus. Jadi yang tinggal 6x delta x tambah 3 delta x kuasa 2. Okey, seterusnya
kita nisbahkan delta Y per delta X. Jadi pada jawapan kita, pada jawapan kita yang delta Y ni kita dapat 6X, 6X delta X tambah 3 delta X kuasa 2. Kita nak jadikan dia nisbah. Jadi yang asal tu kita akan buat delta Y per delta X. Sebelah kiri delta Y per delta X. Sebelah kanan pun kita kena per dengan delta X. 6X delta X tambah 3 delta X kuasa 2. Okay, kita pun bahagi juga dia dengan delta X. Jadi ada delta X atas dan bawah, kita boleh cancel. Yang ini delta X kuasa 2, bila kita cancel dengan yang bawah, dia tinggal delta X sahaja. Okay, jadi jawapan akhir dia tu delta Y per delta X, dia akan dapat 6X tambah 3 delta X. Okay, bila kita nak dapatkan pembezaan dy per dx, kita akan tulis had delta x menghampiri kosong, delta y delta x. Jadi delta y per delta x ni kita salinlah semula apa yang kita dah dapat tu tadi. Okay, 6x tambah 3 delta x. Okay, gantikan delta x dengan kosong. Jadi yang belakang ni delta x, kita gantikan dia dengan kosong. Tekan dah kalkulator, dapatlah dy per dx dia sama dengan 6x. Okay, dan soalan C. Okay, cari dy dx menggunakan prinsip pertama untuk y sama dengan 3x kuasa 3. Okay, yang pertama macam biasa kita akan tulis delta y sama dengan f dalam bracket x tambah delta x tolak fx. Okay, lepas tu x kuasa 3 kita akan tambah dengan delta x. So dia akan jadi 3 di luar bracket, dalam bracket x tambah delta x kuasa 3 tolak fungsi yang asal 3x kuasa 3. Okay. X tambah delta x kuasa 3. Okay, yang ini kita boleh buka dua bracket. Bracket pertama x tambah delta x sahaja. Bracket yang kedua x tambah delta x kuasa 2. Seterusnya yang x tambah delta x kuasa 2 kita kembangkan. Okay, bila kembangkan tu yang dapat x kuasa 2 tambah 2x delta x tambah delta x kuasa 2. Cara nak kembangkan sama seperti yang tadi yang saya dah tunjukkan pada slide sebelum ini. Okay, seterusnya, okay, yang ini panjang sikit lah kita nak selesaikan. Okay, x tambah delta x ni kita kena darab dengan yang dalam bracket besar ni. Jadi x darab x kuasa 2, kita akan dapat x kuasa 3. X darab 2x delta x, kita akan dapat 2x kuasa 2 delta x. X darab dengan delta x kuasa 2, so kita akan dapat x delta x kuasa 2. Okay, lepas tu kita buat pula untuk delta x. Delta x darab x kuasa 2, kita akan dapat x kuasa 2 delta x. Delta x darab dengan 2x delta x, kita akan dapat 2x delta x kuasa 2. Delta x darab dengan delta x kuasa 2, kita akan dapat delta x kuasa 3. Okay, tolak dengan 3x kuasa 3. Yang 3x kuasa 3 ni kita tak buat apa-apa lagi. Okay, seterusnya kita darab pula dengan 3 di luar bracket. Okay, sebelum kita nak darab 3 di luar bracket tu, kita kena selesaikan yang dalam bracket besar ni. Okay, mana yang boleh kita potong? Okay, tengok x kuasa 3 ada tak kawan dia? Tak ada kawan dia. Okay, 2x kuasa 2.
X kuasa 2, ada tak kawan dia X kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Kat sini ada. Okay, 2X kuasa 2 delta X, kawan dia X kuasa 2 delta X. Okay, kat sini 1. So 2X kuasa 2 tambah 1X kuasa 2, dia akan dapat 3X kuasa 2 delta X. Okay, lepas tu tengok pula yang lain. Delta X kuasa 2, ada tak kawan delta X kuasa 2? Ni kawan dia, X delta X kuasa 2 dengan 2X delta X kuasa 2. Jadi ni 1X tambah 2X akan dapat 3X. Okay, 3X delta X kuasa 2. Okay, yang terakhir X kuasa 3 dia tak ada kawan, jadi kita salin semula. Okay, so dia tambah 8X kuasa 3. Okay, tolak 3X kuasa 3 masih lagi sama. Okay, langkah seterusnya kita darab dengan 3. 3X kuasa 3. 3X kuasa 3. 3 darab dengan 3X kuasa 2 delta X. So kita akan dapat 9X kuasa 9X kuasa 2 delta X. 3 darab 3X delta X kuasa 2. Kita akan dapat 9X delta X kuasa 2. 3 darab dengan delta X kuasa 3. Kita akan dapat 3 delta X kuasa 3. Okay, tolak 3X kuasa 3. Okay, seterusnya 3X kuasa 3 positif, 3X kuasa 3 negatif, kita boleh cancel. Hapuskan dia. So apa yang tinggal? 9X kuasa 2 delta X tambah 9X delta X kuasa 2 tambah 3 delta X kuasa 3. Okay, itu yang tinggal. So langkah seterusnya, kita nisbahkan delta Y per delta X. So kiri dan kanan kita bahagi dengan delta X. Yang ini 9X kuasa 2 delta X kita bahagi dengan delta X. 9X delta X kuasa 2 kita bahagi dengan delta X. Yang ini pun kita bahagi dengan delta X. Okay, ada atas ada bawah, kita boleh hapus. Yang ini hapus. Yang ini pun hapus, tapi kat sini dia tinggal kuasa 2. Jadi inilah hasilnya 9X kuasa 2 tambah 9X delta X tambah 3 delta X kuasa 2 untuk nisbah delta Y per delta X. Okay. Jadi bila kita nak cari dy dx, kita akan tulis had delta X menghampiri kosong untuk delta Y delta X. Okay, delta Y delta X kita gantikan dengan apa yang kita dah dapat tu tadi. Lepas tu kita gantikan delta X dengan kosong dan kita akan dapat jawapan akhir dy dx sama dengan 9X kuasa 2. Okay, so ini 3 contoh kita mencari pembezaan dy per dx menggunakan prinsip pertama. Okay, so nak guna prinsip pertama, kita akan guna delta Y per delta X.